cucu, mak hang, pak hang, minta maaf, aku nak balik cucu ni. Tulu halak balik. Ni antara itu naluri fitrah manusia sebenarnya. Antara kita manusia, antara fitrahnya ialah kita sayang kepada sama manusia. Bagaimana Nabi menceritakan sayangnya Nabi kepada umatnya. Sehingga Nabi menyebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, menyatakan ketika seorang hamba Allah itu mati, dia akan dibawa masuk ke alam barzakh dengan orang yang hidup membawa mayat dengan begitu tertib, maknanya cukup lemah lembut, cukup jaga. Sampai ke alam barzakh, datang munkar nakir bertanya pada si mati, wahai fulan bin fulan, hang kenal tak Muhammad tu siapa? Ini bahasa saya lah, cakap Arab. Hang kenal tak Muhammad tu siapa? Jawab orang yang beriman, lelaki yang beriman, aku kenal Muhammad itu Rasulullah, pembawa kepada aku agama yang betul, dan aku cukup merindui untuk bertemu dengan dia. Tuan-tuan, jawapan itu daripada lelaki yang beriman. Tanya lelaki yang tak beriman, yang tak semayang, tak puasa, tak buat apa. Hei fulan bin fulan, hang kenal tak Muhammad? Wahai malaikat muka nakir, aku tak kenal. Yang aku kenal Kasim Ahmad. Kasim Ahmad aku kenal, Mahathir Muhammad aku kenal. Agak-agak bagaimana? Tak nak fikirnya lagi. Isu Kasim Ahmad pun masih sebab belum ada sebarang pendakwaan. Sedang terlantar sakit di hospital Kulim. Tak keluar lagi tak tahu. Apa keluar dah? Jeffrey tak ziarah. Keluar dah. Tak ziarah tengok. Sahabat-sahabat kita ziarah. Masa hari pertama kedua ziarah dia pergi minta dia bertaubat. Tapi tak beri sebarang respon. Halau balik lagi ada. Tuan-tuan, maknanya kalau contohlah kalau dia mati tak mana apa-apa. Nak tak mana? Nak tanam di kubur masjid lama, minta maaf. Tak boleh. Nak tanam di kubur Cina pun tak boleh. Nak buat mana? Nak bakar, ni lagi lolak nak bakar terus. Lagi ganas. Dia tak dia. Bagi saya, dia tak boleh tanam di kubur Islam, tanam di kubur bukan Islam. Tanam mana? Tanam estate. Estate. Estate Batu Kuah. Ada. Estate Batu Kuah ujung kali tu. Ujung bukit tu. Tapi kena buat dua liang lah. Satu untuk dia, satu untuk kawan dia. Daripada kita tu. Buat siap. Pengikut dia. Allah Akbar. Kata Nabi, kalau kamu kenal Muhammad tu Rasulullah, Allah kata, wahai munkar nakir, bukakan untuk dia pintu syurga. Dibukakan oleh Allah Ta'ala nikmat syurga. Lelaki tersebut melihat dalam nikmat syurga yang tidak pernah dilihat dengan mata, tak pernah terdengar dengan telinga, tak pernah terlintas dengan akal fikiran. Nikmat tersebut. Kita nak fikir cara lawak bodoh macam mana? Nikmat yang tak pernah terdengar dengan telinga. Kalau suara sedap hari di dunia seperti dia. Suara di Malaysia lah. Tak baca Quran, perempuan tu, Syarifah Khasif. Nak darah lagi tu. Tak mau kenal, silakan. Tak kahwin dah? Alhamdulillah. Cikgu Ali dia teliti sungguh. Dia minat ramah. Itu suara, dengar suara baca tu cukup sedap. Bagaimana kesedapan nikmat di syurga yang tak pernah terdengar dengan telinga. Oh, nak kata suara siapa? Nikmat yang tak pernah terpandang dengan mata. Masya Allah. Nikmat orang lelaki mendapat nikmat bidadari. Tengok lengan ni, nampak segala urat dan tembus belah sana. See-through. Dia panggil apa? See-through lah. Bukan sifo. Sifo kena bawa. Sifo kena bawa. Bayangkan tengok dia telan air tu. Nampak air jalan. Plastik ke apa benda. Hak tu orang lelaki dapat bidadari. Hak perempuan pun dapat serupa. Bidadara. Hak badan tak tahu tegak macam mana. Muka comel macam mana. Syahrukh Khan tak comel. Lagi comel. Lagi pakaian pula hak paling seksi. Seksa tengok. Seksa tengok.
Baik, Masya Allah. Tu kalau lelaki dapat bidadari, perempuan bidadara, bondan bidadara ya. Jangan Allah Allah. Oh, tengok, nak bayang tak pernah terfikir, tak pernah terlintas dengan mata melihat nikmat syurga tersebut. Kita nak fikir bodoh-bodoh, tak boleh fikir. Dan tak pernah terlintas nikmat dengan akal fikiran. Lelaki itu menggelengkan kepala, dia menyebut kepada kalimah Nabi sebut, dia menyebut kalimah Masya Allah, nikmat syurga. Kata Allah, wahai muka lelaki, tutupkan syurga untuk dia, bukakan pula pintu neraka untuk dia. Dia tengok dalam neraka, macam tenang. Dia fikir simpang apa. Dia nampak dalam neraka di kalangan orang yang dia kenal, yang sedang meratap, sedang tak tahu kata apa, merintih kesakitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula di kalangan ahli neraka tu, mungkin dia kenal sebagai kawan dia, sebagai saudara dia. Lalu mereka ahli neraka akan bercakap dengan penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Mereka akan merayu, wahai Malik Zabaniyah, tolonglah kami. Kami nak minta satu pertolongan dengan kamu, supaya kamu sampaikan kepada Allah. Kata Malik Zabaniyah, mana sorak? Mesti sorak tu tangan JKK. Baru kau sampaikan kepada Allah. Tu macam kita ni lah. Nak tengok sikit semua sorak, tak ada sorak tak jalan. Tonton saya yang dapat sorak pun tak jalan lagi. Dapat sorak dah pun tak jalan juga, dibuang tanpa tak sempat kerja. Macam mana nak kata? Dapat sorak tawaran kerja tapi dibuang. Tak dapat kerja lagi. Tak dapat kerja. Digantikan orang yang tak hadir temunuga tapi dapat jawatan tersebut. Saya cakap dengan bahasa yang mudah pada pihak JAKIM, kerana dia tidak berminat dengan masjid, dia melantik seorang yang bukan ahli masjid sebagai pengendali masjid. Saya mencadangkan tolong letak dalam 3 kota cara pusingan. Tahun ini bagi kepada orang UMNO jaga masjid, tahun depan bagi MCA jaga masjid, tahun depan lagi bagi MSC jaga masjid. Ustaz macam marah, bukan marah, ini satu tawaran, satu apa panggil apa? Cadangan. Kita bayangkan suasana yang berlaku. Ketika pemuda ni orang neraka dia minta berhenti, ya Allah, wahai Malik Zabaniyah, tolong sampaikan kepada Allah, kami nak minta satu je. Kata Malik Zabaniyah, hampa nak minta apa? Minta projek? Tak ada, lain apa. Kami minta satu, wahai Malik Zabaniyah, tolong sampaikan permintaan kami kepada Allah, kami nak minta supaya kami dimatikan. Dah tak mampu nak menanggung azab neraka. Orang lelaki dia tengok orang yang meminta dalam neraka, kawan dia juga minta. Kata Malik Zabaniyah, tak apalah, walaupun tanpa sorak saya tangan sokongan JKK, aku bawa juga permintaan kamu ni menghadap Allah Ta'ala. Tempoh Malik Zabaniyah pergi menghadap Allah, adakah buat ni rehat, nak kena kopi radik? Tak, tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu punya tunggu, Malik Zabaniyah akan balik bagi tahu selepas tempoh 1000 tahun. Lepas 1000 tahun baru balik, 1000 tahun akhirat baru balik. Dia balik-balik ingatkan dapat berita baik. Kata Malik Zabaniyah, permintaan kamu ditolak oleh Allah, kamu tak dibenarkan lagi mati. Duduklah dari. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah pemuda tersebut? Tuan-tuan, Nabi tak jawab. Pemuda itu harapan kita, doa kita, mudah-mudahan itulah kita. Orang yang mati dibawa bertemu Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah harapan doa kita siang dan malam, supaya kita tidak diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya orang yang tak siksa itu ialah orang yang redha dengan qada dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala atas musibah kematian anak yang mati ketika dalam tempoh kita terlampau sayang, terlampau kasih, terlampau rindu
dengan budak-budak tersebut. Waktu tuan-tuan, kadang-kadang waktu budak 4 bulan, 5 bulan tu dia tidur pun tengok seronok. Betul Haji? Betul ya? Ya. Kalau pakcik tidur je lah. Lega tidur lah. Pasang generator pun tak apa. Ya. Bunyi pun tak apa, jadi lenak. Lega orang lenak pun tak lenak. Sekejap TO, sekejap kopi O. Minta macam restoran. Demand macam-macam. Kopi O tak ada gula. Order. Ya. Itu Wallahualam. Ya. Mana kata kalau anak yang kecil yang dimatikan oleh Allah pada kita, orang yang reda dengan qada tersebut, dan orang ni kata malaikat dia syukur atas nikmatmu. Walaupun dia dapat anak lama 4 bulan, dia tetap bersyukur atas nikmat dia layak mendapat anak. Tuan-tuan, anak ni antara kita baca hadis ni adalah menceritakan nikmat kita mendapat anak. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Orang ibu bapa yang reti bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma adakah kita kalau anak itu masih hidup, adakah kita mengajar anak tersebut untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tuan-tuan, saya baca dulu bagaimana nikmat yang tak pernah kita fikir, nikmat yang memang tak boleh kita nak kira, yang kesemuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tanya Haji Wahab, kita pergi Kemboja, Allahu Akbar. Terasa begitu banyak nikmat yang kita jadi kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai ke sana baru kita tahu susah atau senangnya kita di sini. Tuan-tuan, kami bagi pakaian, kami bagi semangat, tuan-tuan bagi duit beras itu kita bagi, tuan-tuan. Allah, ada budak dapat pakaian, dia pakai kejap, dia balik rumah lari-lari tukar baju. Main kejap balik tukar baju lain pula. Seronok. Seorang budak tu dapat baju sekolah menengah agama pada nama tu lah Tanjung. Taklim, baju sekolah, t-shirt, sukan. Allah, dia pakai, dia tarik tengok tunjuk kawan dia. Budak yang umur dalam 7 tahun 8 tahun. Kita bagi semangat. Tapi kami hari itu diuji oleh Allah Ta'ala pada hari Jumaat. Seorang wanita yang sedang bekerja untuk memasak daging akikah itu, dia ditimpa dengan buah kelapa muda. Tuan-tuan, kita suruh dia pergi hospital, tuan-tuan, dia tak pergi sebab duit tak ada. Kami tunggu masa dia jatuh, dia pingsan. Lepas dia sedar, saya tanya dia, adakah dia nak muntah? Kita mengaji sikit lah. Betul tak? Dia doktor pakar belakang ni, tutup nyeri kau ni. Jadi mana pakar mu? Kena tipu bonyok muda tu, kena tepi. Dia dukung anak masa tu, tak kena anak dia. Hari itu nampak stabil, kita bagi makan, dia ada ubat spontan, kita ada bagi makan, dia balik, dia rehat. Besok pagi dia dapat maklumat, dia terasa nak muntah. Nak muntah ni kita fikir risiko, takut darah beku atau ada keretakan pada tubuh kepala. Kita suruh pergi hospital, bawa pada malam tersebut pergi hospital yang dekat. Hospital dekat tak ada doktor pakar, tak ada x-ray, tak ada apa-apa, bagi ubat tahan sakit, balik. Hari Sabtu ke Haji? Sabtu kita buat collection antara kami 10 orang ni, dapat lebih kurang $200, lebih kurang RM100. Kita bagi kat suami dia. Alhamdulillah pada petang itu, petang Jumaat, petang Jumaat, hari esok hari Jumaat juga petang tu, kami nak balik, dia pun dah telefon, dia minta dengan kawan yang ikut bawa tuk-tuk motor kereta tu. Motor kereta yang ada kereta belakang, tarik bawa ke Phnom Penh. Tentang bayangkan, siapa tanya sewa tuk-tuk ni, pasal itulah yang paling murah. Bayangkan kita naik van daripada Kemboja, Phnom Penh sampai ke kampung tersebut, naik van yang kelajuan 90 km sejam, lebih kurang 2 jam setengah atau 3 jam. Dia pergi tuk-tuk sampai Goba, wallahualam. Ya, insyaAllah saya akan cuba dapat maklumat pada hari 2 ini bagaimana keadaan dia. Ya. Doa kita mudah-mudahan dia selamat. Ya. Ini antara ujian Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya, itu antara benda yang berlaku. Kita tengok keadaan yang begitu simple.
Masakan mereka tidak ada rempah di kedai, tak